Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama saya dan channel dusuntua.com. Pada pagi ni saya nak share pasal mesin basuh. Ini mesin basuh inverter Toshiba lah, AWDC 1000C 9 kilo. Okey. Okey, masalah ni dia ada rujuk kat sini. Dia ada E1 dan E5 mesin basuh ni lah. Kadang-kadang dia keluar E1, kadang-kadang dia keluar E5. E1 ni bila dia dah drain out ataupun kita dah basuh, dia keluar ataupun dia dah keluar air tapi dia macam detect air belum keluar. E5 ni pula kalau air tak masuk. Jadi mesin basuh ni dah 2-3 hari ni dia jadi macam tu. Kadang-kadang keluar E1 dan keluar E5. Jadi saya syak masalah ni berpunca daripada water level sensor lah. Dia mungkin sensor dia rosak. Jadi kita nak tengok lah, kita nak uji adakah betul rosak ataupun ada benda lain yang rosak. Sebab dia kadang-kadang dia jadi, dia tak setiap masa. Maksudnya selepas kita off, kita on, dia basuh okey. Mungkin tiba-tiba time nak spin, dia tak boleh nak spin sebab keluar E1. Ataupun kadang-kadang tengah basuh, dia keluar E5. Padahal air dah penuh, dah melempar-lempar, dah overflow, tapi dia anggap macam air tak masuk lagi. Jadi saya kira itu ialah salah satu punca water level sensor yang terdapat dekat sini lah. Nanti kita akan tengok dan buka. Jadi sebelum tu, inilah mesin basuh jenis inverter. Jadi kalau tuan-tuan masih mungkin tak berapa tahulah kelebihan inverter ni, kalau kita lihat, yang pertamanya ialah dia jimat tenaga. Kenapa jimat tenaga? Sebab dia menggunakan DC motor. Direct currentnya motor lah. Kalau tengok ni warranty pun 13 tahun. Berbeza dengan konvensional punya mesin basuh yang menggunakan AC motor, dia kurang jimat. Kurang jimat sebab apa? Okay, sebelah ni saya ada konvensional punya 10 kilo Hitachi. Jadi ini kita tengok dia ada water level dia lah. Water level ni yang menentukan jimat tak jimat lah antara inverter dengan konvensional. Kalau inverter, okey, pertamanya dia akan power dia berfungsi ikut load, ikut beban kita punya kain lah. Jadi kalau kain sikit, maka dia punya power akan kurang. Dia akan set untuk kurang lah. Kalau power atau kalau basuhannya banyak sampai 62 liter, maka power dia akan tambah lagi lah sebab dia kata load dia banyak. Berbanding dengan konvensional, kalau power dia katakan 500 watt, sikit ke banyak ke dia tala semua 500 watt sampai habis. Jadi dari segi consumption tenaga dia memang sangat kurang efektif lah. Kadang-kadang kita basuh 3-4 helai baju, ini 10 kilo kan. Kalau 500 watt dia tala lah. Jadi memang kurang penjimatan elektrik berbanding dengan inverter. Kalau 3-4 helai baju mungkin dia detect sebagai 12 liter yang paling sikit. Jadi power dia kalau 500 watt maksimum, mungkin dia akan pakai mungkin 100 ke 200 watt saja untuk satu basuhan tu lah. Jadi inverter ni memang menjimatkan. Disamping dengan dia punya motor warranty dia yang lama lah, dalam 10 dan 15 tahun, yang lama dan tahan berbanding dengan konvensional. Okey, kita berbalik pada kita punya masalah tadi. Okey, saya akan buka ni dan buka belakang ni dan kita akan tengoklah dia punya water level sensor dia. Okey, saya pause sekejap. Okey, saya dah buka belakang ni. Inilah water level sensor yang menggunakan pressure daripada ni air chamber ni. Dia ada ruang udara kat sini, mana bila kita isi air, okey, pressure udara yang terperangkap kat sini dia akan menekan dan dia akan pressure dalam tube ni sampai ke kita punya sensor ni lah. Okey, jadi itu bila high pressure dia build kat dalam ni, maka dia akan tekan kat sini udara, dia akan on ataupun off berdasarkan kita punya setting dekat pressure sensor ni. Okey, jadi hari ni kita nak uji kita punya level sensor kita ni berfungsi ataupun tidak. Okey, kita boleh cabut yang ini. Okey, saya dah cabut tadi, senang cabut. Dia dah, biasa dia akan seal lah, maksudnya susah sikit nak cabut, tapi tak ada masalah, boleh je cabut.
Yang pertama kita cek kabel. Biasanya kabelnya dia tak bocor lah, kecuali kadang-kadang tikus makan dia bocor, ataupun kita kena tengok cek balik. Okey, saya gunakan pump belon. Okey, pump belon nak saya, kalau tak kena tiup sini. Nak tiup kan, nak tengok dia berjalan atau tidak kita punya level sensor tu. Okey, saya cucuk kat sini dan saya pump. Bila kita pump dekat level sensor ni, kita akan bunyi tak tak tak. Bila tak 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 tu maksudnya switch dia tengah berfungsi lah. Okey, kita pump, dia tak. Saya tak pasti tuan-tuan dengar ataupun tidak. Bila dia bunyi tak, bila tak tu maksudnya dia punya switch dia berjalan. Kadang-kadang dia jam, kadang-kadang dia rosak kan. Biasa kita masalah macam ni, biasa dia orang akan tukar level sensor saja. Okey, dia punya tak maksudnya dia bukan nak kata okey, tapi maksudnya dia punya switch tu dia berjalan. Okey, kadang-kadang dia jam masa kita basuh, tu tak pasti lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita kena check ialah dia punya air chamber ni, ruang udara punya chamber ni. Tadi saya dah check, saya dah bersihkan. Memang dia tersumbat kat sini. Bila kita okay. Dia tak ada restriction, tak ada gangguan lah, ataupun tak ada sekatan. Dia sepatutnya macam tu. Kalau ada air kat sini, kalau tuan-tuan yang semasa tengah ada air, bila tuan-tuan pump, okey, tiup, dia akan bubble lah, ada nampak air lah. Kalau ni dalam ni dah kering, tak ada air, jadi sepatutnya dia tak ada restriction macam ni. Okey, tadi masalahnya tadi bila saya cuba buat macam ni, dia tak boleh nak pump. Okey, saya dah cuba korek dalam ni. Okey, dah keluarkan dia punya ada pin ni. Okay, tadi saya korek sikit. Memang ada gangguan lah, ataupun ada blockage lah kat sini. Jadi saya dah bersihkan dan sekarang sepatutnya dah okey lah. Okey, jadi kita dah okey, kita cucuk balik lah. Okey. Dalam kes mesin basuh ni, saya tak syak ada rosak dekat water level sensor kita kat sini. Sebab yang pertamanya, dia berlaku kadang-kadang. Bila kadang-kadang ni, kejap dia elok, kejap tak elok, biasanya memang susah nak detect. Tapi sebab tu kita kena cari punca dia. Yang adalah salah satu uji kaji ataupun cara kita nak test kita punya sistem level sensor ni berjalan dengan baik. Bila kita dah test, maksudnya berjalan dengan baik, dapat tahulah bukan masalah water level sensor ni, tapi masalah dia blockage dekat dengan air chamber ni. Jadi dengan harapan dengan sedikit repair ni, dapat kita baikilah kita mesin basuh tanpa kita panggil technician lah. Ni senang saja, simple, boleh kita buat DIY saja. Buka je belakang ni dia punya besi tu, cover, dan kita cuba test. Okey. Jadi simptomnya seperti yang saya sebutkan tadi, bila air penuh dia tak berhenti air sampai dia kata masalah air tak masuk. Dan yang keduanya, dia tak boleh spin. Dan tak ada spin ni dia kadang-kadang je. Maksudnya bukan setiap masa. Kadang-kadang dia boleh spin, kadang-kadang dia tak boleh. Kadang-kadang kan. Jadi maksudnya kalau ni rosak, water level sensor rosak, memang tak boleh langsung. Sekejap, bukan sekejap boleh, sekejap tak boleh, memang tak boleh langsung. Tapi apa pun, kita boleh tengok 2-3 hari ni macam mana. Kalau memang rosak ini, memang kena tukar lah. Ini pun boleh beli saja. Tengok nombor spare part dia, boleh cari dekat online mana-mana. Dan kita boleh tukar secara tukar sendirilah sebenarnya. Tak ada susah pun. Okay. Jadi sekian dulu untuk perkongsian saya pada pagi ni. Harap sedikit perkongsian ni dapat membantu kawan-kawan untuk repair. Bukan repair lah, kita buat uji kaji mudah lah untuk kita membaiki mesin basuh kita kalau ada error yang tertentu. Jadi sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya dusuntu.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.